Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin UKAS edisi malam 16 November 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita malam dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat Ketua Polis Negara Datuk Sri Archie Sani Abdullah Sani di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Datuk Sri Archie Sani tiba bersama rombongan dalam jam 2 petang yang turut ditemani Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail. Ini merupakan kunjungan pertama beliau sejak dilantik sebagai Ketua Polis Negara pada 4 Mei lepas menggantikan Tan Sri Abdul Hamid Badur. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak yang diterajui Gabungan Parti Sarawak GPS komited untuk meningkatkan lagi ketersambungan internet di daerah lawas. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan, ini penting selaras dengan inisiatif dan dasar Kerajaan Sarawak dalam membangunkan ekonomi digital di negeri ini. Dan saya pun dah diberi taklimat beberapa kawasan akan kita wujudkan, towers, dan di bandar ini kita akan tingkatkan lagi our internet connectivity di luar-luar bandar. Sudah ada yang didirikan dan ada yang dalam perancangan sekarang, termasuk petani di luar-luar bandar. Dan ini akan dipertingkatkan dari masa ke semasa. Kita tahu ini adalah penting. Lebih-lebih lagi kita dalam usaha untuk menekankan pada digital economy ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian kursus fotografi dan videografi muda alih di Hotel Seri Malaysia Lawas pada Ahad. Mengulas mengenai kursus fotografi dan videografi muda alih ini, Datuk Ahmad Awang Tengah berkata ia bersesuaian dengan apa yang ditekankan melalui digital ekonomi dengan keperluan semasa untuk meneruskan perniagaan. Jelas beliau lagi, sekiranya masyarakat bersungguh-sungguh, mereka akan dapat untuk mengiklankan dan mempromosikan produk atau perkhidmatan bukan sahaja pasaran domestik, bahkan juga di luar negara. Dalam program tersebut, Datuk Ahmad Awang Tengah turut menyampaikan bantuan kepada penerima bantuan peralatan program Putra. Sementara itu, sektor pertanian, peternakan dan perikanan merupakan sektor yang akan diberikan tumpuan Kerajaan Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan berkata, Kerajaan Sarawak akan memberikan tumpuan terhadap sektor tersebut untuk menjadikan negeri ini maju. Tambahnya, ia juga adalah bagi mengurangkan jurang pembangunan di antara daerah dan wilayah, mengurangkan perbezaan dari segi pendapatan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama B40 yang banyak yang kehilangan pekerjaan dan perniagaan terjejas. Ini yang akan diberi penekanan. Dan kita berhasrat untuk menjadikan Sarawak ini sebagai net eksporter untuk bahan-bahan makanan. Dan kita mau bukan sahaja untuk membuka tanah-tanah kita, untuk menarik pelabur-pelabur sama ada daripada luar maupun daripada dalam, untuk membangunkan sektor pertanian kita secara komersial. Tetapi kita mau membantu masyarakat, tani, peternak, nelayan kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Agriculture Community Outreach Program AgriCorp dan Perladangan Prihatin Sarawak di Kampung Sualai pada Ahad. Datuk Ahmad Awang Tengah turut menambah, Kerajaan Sarawak juga mahu petani, peternak dan nelayan menggunakan teknologi baru dalam sektor tersebut yang akan dapat meningkatkan hasil dengan mempromosi produk-produk mereka. Beliau juga berkata Kerajaan Sarawak juga akan terus berusaha meningkatkan fasiliti perniagaan dan pemprosesan untuk kegunaan rakyat meningkatkan taraf hidup.
Dalam program tersebut, beliau menyampaikan skim pelindungan takaful kasih plus dari Agro Bank dan bantuan peralatan nelayan kepada para penerima. Beralih mengenai laporan sidang Parlimen, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya (MOTEK) menerusi agensi di bawah seliaannya iaitu Jabatan Warisan Negara JWN sentiasa menjalankan usaha memelihara dan memulihara warisan kebudayaan tidak ketara negara. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri berkata usaha berkenaan bukan sahaja melibatkan etnik minoriti di Sarawak malah turut meliputi etnik minoriti di Sabah termasuk yang ada di Semenanjung. Tambahnya lagi, warisan kebudayaan tidak ketara ini meliputi seni persembahan, bahasa dan persuratan, adat dan budaya serta seni halus dan kraf. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim mengenai kajian terhadap etnik minoriti terutamanya yang berada di Sarawak seperti Jati Meriak, Lun Bawang dan Vai dan dikomentasikan sebagai catatan khazanah negara pada Isnin. Ujarnya lagi, selain kajian yang dilaksanakan para pegawai JWN, ada juga kajian yang telah dilakukan dengan kerjasama agensi kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan badan-badan bukan kerajaan NGO dalam bidang penyelidikan atau penganjuran program perkembangan. Sebagai contoh, JWN pernah menyalurkan peruntukan daripada Kumpulan Wang Warisan KWW kepada Persatuan Lun Bawang Sarawak LBAS untuk menganjurkan Pesta Lun Bawang ataupun juga dikenali sebagai Irau Akob Lun Bawang pada tahun 2013 dan 2014. Katanya lagi, antara contoh penyelidikan yang dijalankan JWN ialah penyelidikan ke atas pengap iaitu salah satu warisan bahasa dan kesusasteraan. Selain itu, JWN juga menjalankan penyelidikan adat dan budaya etnik dan bagi Sarawak, contohnya penyelidikan Pesta Gawai Nyebang Baru di Kampung Gumpang Bau, Sarawak. Seterusnya pula, Kementerian Pengangkutan tiada mempunyai sebarang perancangan untuk memperkenalkan perkhidmatan e-hailing teksi motosikal dibenarkan beroperasi di negara ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sum Agong berkata, perkara tersebut atas dasar risiko nahas jalan raya amat tinggi melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal di Malaysia. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat pada Isnin bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Julau Larry Seng Wei Sian mengenai rancangan komprehensif Kementerian Pengangkutan untuk menjadikan servis perkhidmatan e-hailing teksi motosikal sebagai salah satu pelengkap perkhidmatan awam yang baru di negara ini. Beliau juga menambah kementeriannya juga akan meneruskan kajian secara berterusan bagi menilai semua aspek berkaitan perkhidmatan tersebut sebelum sebarang hala tuju dipertimbangkan kelak. Dalam pada itu, Datuk Henry berkata isu-isu melibatkan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan jalan juga menjadi perkara yang perlu diberi perhatian serius di kalangan pengguna motosikal sedia ada. Berita berikutnya, Universiti Teknologi Sarawak UTS yang terletak di Sibu kini menyediakan peluang pengajian kepada semua masyarakat tanpa mengira latar belakang selepas Kerajaan Sarawak memperkenalkan beberapa inisiatif. Menurut Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rabai, Kerajaan Sarawak telah bersetuju membiayai sepenuhnya yuran pengajian asasi UTS dengan beasiswa berjumlah RM10,000. Selain itu, katanya yuran pengajian untuk setiap kursus juga diturunkan sebanyak 50% dari RM17,000 kepada RM8,000 setahun. Jadi saya berbincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, si dapat macam tu. Sebab universiti yang dipolah oleh kerajaan yang mesti beri manfaat juga kepada orang miskin dengan orang yang B40 dan M40. Jadi saya mengolah suatu kertas kerja, berbincang dengan pihak universiti dan minta Ketua Menteri meluluskan supaya siapa dapat masuk siang diberi 50% scholarship. Daripada 78,000 jadi 38,000. Daripada 8,000 daripada 17,000 setahun jadi 8,000 setahun.
50% kerajaan negeri akan beri scholarship. Selepas siasapanya, selepas tingkatan 5, yang tu paling penting. Selepas tingkatan 5, siapa nak masuk siap belajar siap untuk 1 tahun pertama perlu bayar RM10,000. Tapi kena itu perlu bayar lagi RM10,000 ya. Diberi secara percuma. Berucap semasa melawat rumah Edward Langgu di sini pada Ahad, beliau menambah bagi membantu golongan B40 dan M40, yuran turut dikurangkan sebanyak 80% dari RM17,000 kepada kira-kira RM2,000 lebih setahun. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam menyeru lepasan sekolah untuk tidak melepaskan peluang mendapatkan pengajian terbaik dengan yuran yang berpatutan di UTS. Jadi saya minta semua sejak rumah tu, nembiak rumah tu yang baru tingkatan 4, tingkatan 5, belajarlah benar-benar. Sebab universiti paling dekat. Kita boleh berjalan, boleh pakai motosikal ke Sia. Saya perlu lagi ke tempat-tempat jauh. Yang paling pentingnya siapa belajar di Sia, 99.1% akan dapat kerja selepas habis belajar. UTS telah dirasmikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg pada 10 November lepas. Berita di Bau, seramai 211 orang pelajar dari 29 sekolah di daerah Bau menerima voucher bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak 2021. Majlis penyerahan voucher yang menilai RM200 itu telah disempurnakan bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb di Dewan Suara Bau pada Isnin. Berucap ringkas dalam program tersebut, beliau memberitahu Kerajaan Sarawak menerusi Yayasan Sarawak sentiasa membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Kita boleh dikatakan berpeluang sebab kita di berpeluang pada setiap tahun menerima voucher untuk pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan daripada pihak Yayasan Sarawak. Saya percaya nama-nama penerima adalah daripada pihak pendidikan dan kita majukan kepada pihak yayasan dan mereka yang menentukan berapa jumlah yang harus diterima oleh setiap penerima. Dalam pada itu, beliau memberitahu daripada jumlah penerima terbabit, seramai 96 orang pelajar dari 3 sekolah menengah, manakala 99 orang lagi pelajar dari 23 sekolah rendah merangkumi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru. Selain itu, jelasnya turut menerima voucher sama adalah membabitkan seramai 16 orang pelajar lagi dari 3 sekolah rendah di kawasan Dun Opar. Laporan selanjutnya, lebih 50 orang ahli grup anak perantau Simunjan GAPS turun ke daerah Simunjan bagi menjayakan program Sentuhan Rohani dan Jalinan Ukhuwah 2021. Pelbagai aktiviti telah dijalankan dalam program yang diadakan selama 2 hari itu, bermula Sabtu yang turut disertai bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris. Antara aktiviti yang diadakan ialah membersihkan kawasan perkuburan masyarakat Islam di sekitar Kampung Kelakar, menandas serta melilit semula batu nisan, membaca Al-Quran dan tahlil di masjid. Di samping itu, turut diadakan pengagihan sumbangan makanan kepada 60 asnaf di kawasan Simunjan proper. Menurut Aula, kunjungan GAPS ke Simunjan adalah salah satu daripada sokongan moral yang diberikan kepada beliau agar lebih semangat untuk membangunkan Simunjan. Jelas beliau lagi, banyak pembangunan di Simunjan yang telah dan sedang dirancang memerlukan kerjasama semua pihak untuk bersatu hati meneruskan sokongan padu terhadap kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Patuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Kita jaga kita, jaga Sarawak into Sarawak. Salam UKAS.